meneliti berkaitan dengan ilmu al-mawaris ataupun ilmu faraid, pembagian harta pusaka. Pengertian ilmu faraid, ialah ilmu berkenaan dengan kaedah-kaedah fiqh dan hisab ataupun menggunakan matematik untuk mengetahui habuan setiap ahli waris dari harta peninggalan si mati, atau ilmu untuk mengetahui siapa yang mewarisi dan siapa yang tidak mewarisi, serta kadar perwarisan bagi setiap ahli waris. Berdasarkan takrif ini, jadi kita dapati bahawa asas penting dalam pengajian ilmu faraid ialah yang pertama, mengetahui cabang-cabang nasab, ataupun keturunan. Jadi kita akan lihat nanti, iaitu ada yang disebut istilah sebagai asal. Asal ni maksudnya ibu, bapa, datuk, nenek. Itu disebut sebagai asal. Asal kita lah, asal. Dan far'un waris, iaitu anak, cucu, cicit dan sebagainya. Dan yang kedua, mengetahui ahli waris dan bukan ahli waris. Dan yang ketiga, mengetahui bahagian-bahagian bagi setiap ahli waris. Dan yang keempat, mengetahui kaedah atau cara mengira ilmu matematik yang asas kaitan dengan ilmu faraid. Jadi di sini kelebihan mempelajari ilmu faraid, sabda Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunzawu min ummati." Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, kerana ia adalah separuh ilmu. Dia akan dilupakan dan dia akan menjadi perkara pertama dicabut dari umatku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita lihat lagi, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ta'allamu sunnah wal farda wal lahnan kama ta'allamuna al-Quran." Pelajarilah ilmu as-sunnah, ilmu faraid dan ilmu bahasa Arab sebagaimana kamu pelajari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Ibnu Abdul Bar dan Abu Ubaid Kanzul Umman Al-Muttaqi Al-Hindi. Itu tujuan mempelajari ilmu faraid, itu untuk mengetahui bahagian atau habuan yang diperolehi oleh setiap ahli waris dari harta peninggalan si mati atau harta pusaka. Jadi di sini pokok perbincangannya ialah perkara yang menjadi pokok perbincangan ilmu faraid ialah yang disebut sebagai at-tariqah. At-tariqah iaitu harta peninggalan si mati. Maksud at-tariqah, harta peninggalan. Jadi at-tariqah atau harta peninggalan bermaksud segala harta yang ditinggalkan si mati selepas kematiannya, yang terdiri dari harta boleh alih seperti emas, perak, mata wang lainnya, perkakas-perkakas, rambut dan sebagainya. Dan harta tidak boleh alih seperti tanah, rumah, bangunan dan sebagainya. Semua yang tersebut termasuk dalam pengertian harta peninggalan yang wajib diberikan kepada sesiapa yang berhak atasnya. Hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan si mati, apabila seseorang mati, kewajipan yang wajib ditunaikan terhadap harta peninggalannya meliputi 4 perkara, iaitu yang pertama,
diambil darinya untuk belanja menguruskan jenazahnya, meliputi memandikannya, mengkafankannya, membawanya ke perkuburan dan mengkebumikannya. Kos atau belanja untuk melaksanakan kewajipan pengurusan jenazah ini didahulukan dari yang lain-lainnya. Jadi selesaikan yang ini dahulu, perkara yang pertama ini. Yang kedua, selepas itu diambil darinya untuk membayar hutang-hutangnya. Pertama, hutangnya dengan hamba-hamba Allah, dan kedua, hutang-hutangnya dengan Allah seperti zakat, kafarah, fidyah dan nazar. Dan yang ketiga, setelah ditolak kos pengurusan jenazah dan hutang, hendaklah ditunaikan wasiatnya dengan syarat tidak melebihi 1/3 dari harta yang tinggal. Jadi sebenarnya tiga perkara ini yang disebutkan ini adalah pandangan kebanyakan ulama. Namun menurut pandangan, kalau kita tengok dari segi pandangan pandangan ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, terdapat 5 hak yang mesti ditunaikan secara berurutan, iaitu yang pertama, hutang yang terikat dengan benda yang ditinggalkan oleh si mati, seperti ar-rahnu dan belian yang belum diambil barangnya dan belum dibayar harganya. Yang keduanya, penyelenggaraan mayat, iaitu dengan perbelanjaan yang patutlah, yakni tanpa perlebihan. Jika si mati seseorang fakir di mana ia tidak memiliki wang untuk diselenggarakan mayatnya, maka belanja pengurusan itu tertanggung ke atas orang-orang yang menanggung nafkahnya ketika hidup. Jika tidak, maka tertanggung atas Baitul Mal. Dan jika Baitul Mal ketiadaan duit, maka tertanggung ke atas orang-orang kaya dari kaum muslimin. Yang ketiga, hutang yang berada dalam tanggungan si mati, sama ada hutang dengan Allah seperti zakat, nazar dan kafarah, atau hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah didahulukan ke atas hutang dengan manusia. Yang keempat, wasiat dalam lingkungan 1/3 dari harta peninggalan selepas ditolak hutang dan kos penyelenggaraan mayat di atas. Dan yang kelima, pembahagian kepada ahli waris mengikut bahagian masing-masing yang ditetapkan oleh syarak. Sama begitu. Jadi mengikut pendapat kebanyakan ulama, sebenarnya empat. Cuma dalam mengikut pendapat ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i ada 5. Yang sebab tadi disebut dah 3 untuk kebanyakan ulama, dan saya nak sebutkan satu lagi, iaitu yang keempat tertinggal tadi. Yang keempat ialah setelah ditolak kos pengurusan jenazah, hutang dan wasiat, berikutnya barulah harta itu diagihkan kepada ahli warisnya. Jadi pengagihan harta kepada ahli waris adalah menjadi bidang perbahasan ilmu faraid. Itu yang kita nak bincang tu. Itu. Ini kebanyakan yang menjadi perbalahan dan sebagainya. Itu kita kena tengok. Jadi syarat-syarat untuk perwarisan. Kita nak tengok. Jadi pewarisan mempunyai 4 syarat. Ada 4 syarat pewarisan. Yang pertama, telah pasti matinya al-muwaris, yakni orang yang mewariskan harta peninggalan. Jadi orang yang mewariskan harta peninggalan itu maksudnya kita dipanggil dalam bahasa Arabnya al-muwaris, mana si mati lah. Jadi kena pasti dulu ni, kena pasti memang mati. Sama ada diketahui secara andaian atau secara hukum. Secara andaian, takdiran ialah seperti janin yang mati kerana gugur dari perut ibunya kerana jenayah yang dilakukan ke atas ibunya. Kematiannya mewajibkan ke atas orang yang melakukan jenayah untuk membayar denda dengan al-ghurrah, seseorang hamba. Maka diandaikan janin itu hidup sebelum berlakunya jenayah, dan diandaikan juga bahawa kematiannya adalah berlaku kerana jenayah yang dilakukan ke atas ibunya untuk diwarisi darinya seorang hamba atau al-urrah. Mati secara hukum pula ialah seperti qadi
membuat keputusan berdasarkan ijtihadnya bahawa telah matinya seseorang yang hilang. Itu itu dari segi matilah. Itu kalau jadi kalau orang yang hilang dan kau disahkan mengatakan bahawa hukumkan bahawa ia mati, maka jadi ia menjadi al-muwaris. Itu dan juga kematian yang biasa lah, kita dah pasti memang ia mati. Jadi ia menjadi al-muwaris. Jadi maknanya dia ada harta untuk ditinggalkan. Yang kedua, al-waris. Yang kedua pula istilahnya al-waris. Siapa dia al-waris ni? Al-waris orang yang mewarisi. Jadi dipastikan masih hidup selepas kematian al-muwaris, orang yang mewariskan sekalipun seketika. Jadi orang yang akan mendapat harta ni lah yang dipanggil al-waris, dan dipastikan dia masih hidup pada ketika itu. Selepas kematian al-muwaris tu, pastikan dia hidup. Kalau dia tak hidup, tak boleh lah. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan atau ikatan al-waris, orang yang mewarisi itu dengan si mati, sama ada dengan ikatan atau hubungan kekeluargaan, perkahwinan atau wala'. Dan yang keempat, mengetahui al-jihah, segi aspek yang membawa kepada pewarisan secara terperinci. Ini khusus menjadi tanggungjawab qadhi. Baik, kita tengok lagi rukun-rukun pewarisan. Ada 3, iaitu al-muwaris, iaitu si mati yang diwarisi harta darinya. Ingatlah, al-muwaris. Kemudian al-waris, iaitu orang yang bakal mewarisi harta si mati dengan suatu sebab dari sebab yang akan dinyatakan nantilah. Dan yang ketiga, al-maurus. Al-maurus iaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi kita tengoklah istilah-istilah yang penting di sini. Yang pertama al-muwaris, al-waris, al-maurus. Istilah-istilahnya kita kena faham istilah ni lah. Macam tu. Sebab-sebab perwarisan, kita kena tahu juga sebab-sebab perwarisan. Ada 4 sebenarnya sebab pewarisan ni. Yang pertama itu nasab atau kerabat. Kita katakan nasab hakiki ni, iaitu nasab ataupun kerabat. Perwarisan dengan sebab nasab bermaksud perwarisan kerana pertalian hubungan darah, yang merupakan sebab pewarisan yang paling utama. Jadi pertalian lurus ke atas disebut al-usul, nenek moyang. Itu dia panggil al-usul tadi. Yang saya sebut al-asal tadi, usul lah. Al-usul pun boleh disebut lah. Al-usul tu maknanya nenek moyang yang menyebabkan adanya si mati, iaitu terdiri pada bapa, ibu, datuk, nenek dan seterusnya ke atas. Itu dia panggil al-usul, asal kita lah. Dan yang berikutnya, pertalian lurus ke bawah pula disebut al-furu', iaitu anak turunan si mati, iaitu anak-anak dan cicit-cicitnya lah. Jadi pertalian menyamping pula. Jadi tadi kita sebut atas dan bawah. Jadi dia macam kita kata menegak dan mendatar lah. Jadi kalau tengok dari segi menegak, iaitu ke atas kita panggil al-usul, ke bawah kita panggil al-furu'. Kemudian ada pula pertalian yang menyamping, macam mendatar lah, sampingan, kiri kanan lah. Jadi pertalian menyamping disebut hawashi. Hawashi iaitu saudara lelaki dan perempuan, anak-anak saudara, bapa saudara dan anak-anak bapa saudara. Itu sampingan lah, samping kiri kanan lah. Jadi ada atas bawah, ada kiri kanan. Jadi ahli waris dengan sebab hubungan nasab atau kerabat, jika ditinjau dari segi bahagian penerimaannya, dapat digolong menjadi 3 jenis. Ingat, ahli waris dengan sebab hubungan nasab tadi lah, atau kerabat tadi, jika ditinjau dari segi bahagian penerimaannya, dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Apa dia? Yang pertama, ashabul furud, ataupun dipanggil ataupun dipanggil ashabul furud an-nasabiyah. Ashabul furud nasabiyah, itu golongan ahli waris nasabiyah yang mendapat bahagian-bahagian yang tertentu, seperti setengah
1/3, 1/4 dan sebagainya. Itu kita panggil ashabul furud. Itu. Dan bagi-bagian tertentu lah dia dapat setengah, 1/3, 1/4 dan sebagainya. Ada pula yang dipanggil sebagai asabah nasabiyah, iaitu golongan waris nasabiyah yang tidak memperolehi bahagian tertentu tetapi mendapat baki setelah ditolak bahagian ashabul furud. Maknanya setelah ditolak ashabul furud dapat baki. Jadi mereka ini dipanggil asabah nasabiyah. Jika ashabul furud tidak ada, jadi asabah akan mewarisi seluruh harta atau warisan peninggalan. Tetapi jika harta warisan habis dibagikan kepada ashabul furud, asabah tidak mendapat apa-apa. Itu kita kena ingat. Dan yang golongan yang ketiga kita panggil zawil arham, iaitu kerabat ahli keluarga yang agak jauh hubungan nasabnya dengan si mati. Mereka ialah kerabat yang bersambung dengan si mati melalui perantaraan seorang wanita. Perantaraan seorang wanita. Jadi golongan ini tidak mewarisi melainkan tidak ada ashabul furud nasabiyah dan asabah nasabiyah di atas. Jadi kalau tak ada dua-dua di atas tu, maka dapatlah pada golongan ini dipanggil zawil arham. Itu istilah yang penting yang kita akan bincangkanlah nanti. Jadi kita kena ingat sebab-sebab pewarisan ada 4, iaitu yang pertama nasab hakiki, nasab ataupun kerabat. Baik, yang berikutnya pula yang kedua, sebab apa? Sebab nikah ataupun perkahwinan, iaitu pewarisan dengan sebab akad perkahwinan yang sah dengan wujudnya ikatan perkahwinan yang sah sekalipun belum berlaku persetubuhan. Suami dan isteri akan saling mewarisi antara satu sama lain. Begitu juga suami dan isteri akan saling mewarisi jika kematian berlaku semasa dalam iddah tolak raj'i. Adapun perkahwinan dengan akad yang fasid tidak berlaku pewarisan sekalipun telah berlaku persetubuhan, seperti nikah tanpa wali atau tanpa saksi dan nikah mut'ah. Oleh kerana bahagian yang diterima oleh suami atau isteri bukan dengan sebab nasab kerabat tetapi dengan sebab lain, iaitu perkahwinan, maka mereka disebut sebagai ashabul furud sababiyah. Jadi kita ingat perhubungan suami isteri maknanya bukan kerana nasab ataupun keturunan tetapi kerana perkahwinan. Maknanya kalau si suami mati, maknanya akan dapatlah kepada isteri pewarisan tu disebabkan perkahwinan. Begitu juga kalau isteri mati akan dapat kepada suami. Ini dipanggil ashabul furud as-sababiyah. Dan syaratnya itu iaitu akad perkahwinan yang sah sekalipun belum berlaku persetubuhan. Maknanya selepas akad nikah sebelum berlaku persetubuhan meninggal, dapatlah macam tu. Dan yang ketiga al-wala, iaitu pewarisan seseorang dengan sebab ikatan antaranya dengan hamba yang telah dibebasnya. Jadi seorang tuan yang membebaskan seorang hamba, sama ada tuan itu lelaki atau perempuan, berhak mewarisi harta peninggalan bekas hambanya jika bekas hambanya itu tidak memiliki ahli waris yang lain. Namun demikian, hamba yang dibebaskan itu tidak akan mewarisi harta peninggalan bekas tuannya. Sabda Rasulullah SAW, al-wala'u luhmatun kaluhmatun nasab. Al-wala'u luhmatun kaluhmatun nasab. Wala adalah qarabah, umpama qarabah nasab. Baginda juga bersabda, innamal wala'u liman taqwa. Sesungguhnya wala itu hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba. Jadi hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Tabrani, Al-Hakim dan Al-Bahqi dari Ibnu Umar, dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatina Aisyah. Begitu. Jadi orang yang mewarisi dengan sebab ikatan wala dipanggil sebagai usubah sababiyah. Dan yang keempat Islam, iaitu seseorang Muslim yang mati jika tidak mempunyai sebarang ahli waris melalui sebab-sebab di atas, maka peninggalannya akan menjadi hak kaum muslimin dan dimasukkan dalam Baitul Mal. Namun demikian, para ulama mazhab Asy-Syafi'i meletakkan syarat Baitul Mal yang akan mewarisi harta seseorang muslimin adalah yang muntazam, yakni yang membelanjakan hartanya mengikut bentuk perbelanjaan yang ditetapkan oleh syarak.
Jika pertama tidak muntazam, maka harta peninggalan tadi akan diwarisi oleh zawil arham. Begitu lah. Seterusnya wanita yang ditalak. Jadi talak sama ada raj'i atau bain, sama ada berlaku semasa sihat atau ketika sakit hendak mati. Jadi talak ketika sakit hendak mati itu pula sama ada terdapat tanda-tanda bahawa tujuannya adalah untuk menghalang dari pewarisan atau tidak terdapat tanda-tanda berdasarkan kemungkinan tersebut, maka hukum pewarisan wanita yang ditalak adalah seperti berikut. Jika sekiranya talak adalah talak raj'i, yakni seorang lelaki merdeka mentalakkan isterinya yang telah disepuhinya melalui nikah yang sah dengan talak yang kurang dari 3 dan tanpa bayaran, yakni huluk, maka talak tersebut tidak menghalang pewarisan antara suami dan isteri selama masih dalam iddah. Hukum ini adalah sama bagi talak yang berlaku ketika sihat atau berlaku ketika sakit hendak mati. Jika sekiranya talak itu adalah talak bain dan berlaku semasa sihat, maka isteri yang ditalak tidak akan mewarisi harta suami yang talaknya, kerana ikatan perkahwinan antara mereka telah tamat dan si suami tidak ditambah sebagai cuba melakukan tindakan menghalang isteri dari mewarisi harta dengan mentalaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda bahawa suami mentalak isterinya untuk menghalangnya dari mewarisi, kerana ketika mentalak itu yang masih sihat, tidak tanda-tanda akan mati. Itu juga jika yakni wanita yang talak itu mati, maka semuanya akan terhalang dari mewarisi hartanya dengan sebab yang sama. Jika sekiranya talak bain itu berlaku ketika sakit hendak mati, namun si suami tidak ditambah sebagai cuba melakukan tindakan menghalang isteri dari mewarisi harta, yakni tidak ada tanda-tanda bahawa talak itu bertujuan menghalang dari pewarisan, seperti si isteri yang minta cerai dengan huluk lalu dipenuhi oleh suami, atau si isteri meminta supaya dicerai dengan talak 3 lalu disahut oleh suami, maka talak bain ini sebagaimana di atas menghalang isteri dari mewarisi harta suaminya. Dan yang berikutnya, jika sekiranya talak bain tersebut berlaku ketika sakit hendak mati dan si suami ditambah sebagai cuba menghalang isteri dari mewarisi harta dengan mentalaknya, maka bagi keadaan ini para ulama berbeza pandangan. Menurut mazhab Syafi'i, si isteri yang ditalak bain terhalang dari mewarisi harta suaminya secara keseluruhannya kerana ikatan perkahwinan antara mereka telah pun berakhir dengan nyata sebelum kematiannya. Mazhab Hanafi berpandangan isteri masih berhak mewarisi selama dalam iddah, jadi suaminya mati ketika ia masih dalam iddah dengan suami itu. Itu menurut mazhab Hambali pula, si isteri masih berhak mewarisi sama ada suaminya mati dalam iddah atau selepas iddah, selagi ia belum berkahwin dengan lelaki lain. Perkara-perkara yang menggugurkan hak mewarisi harta, kita perlu tahu juga ada perkara yang menggugurkan hak mewarisi harta, iaitu perkara-perkara yang menggugurkan kelayakan seseorang untuk mewarisi sekalipun yang memiliki sebab-sebab pewarisan yang disebutkan tadi. Perkara-perkara yang dimasukkan ada 3, iaitu yang pertama, berada dalam kedudukan sebagai seorang hamba. Jadi dia berada dalam keadaan hamba, dia tak boleh lah. Yang kedua, membunuh orang yang mewariskan harta. Membunuh orang yang mewariskan harta, tak boleh. Dan yang ketiga, berbeza agama, itu pun tak boleh, iaitu seorang Muslim tidak akan mewarisi harta seorang kafir, dan begitu juga sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW, la yarisul muslimu kafir wala yarisul kafir muslim. Jadi tidak mewarisi seorang Muslim dari seorang kafir, dan tidak mewarisi seorang kafir dari seorang Muslim. Riwayat Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Adapun sesama kafir, maka mereka saling mewarisi antara satu sama lain kerana kekufuran semuanya adalah agama yang satu. Adapun orang yang murtad, ia tidak akan mewarisi dari seorang Muslim, malah tidak akan mewarisi dari seorang zimmi dan juga dari seorang murtad yang lain. Namun hartanya jika ia mati atau dibunuh akan diwarisi oleh ahli keluarganya yang Muslim. Begitulah. Itu yang tentang ilmu faraid ni. Jadi kita nak tahu jugalah tentang ilmu faraid ini di kalangan para sahabat yang terkenal kepakaran mereka dalam ilmu faraid, iaitu yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua ialah Abdullah bin Abbas, yang ketiga Zaid bin Sabit, dan yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Jadi dari mereka yang berempat ni, Zaid bin Sabit lah yang paling pakar, kerana Rasulullah SAW dalam satu hadis pernah bersabda, afradukum Zaid bin Sabit. Jadi orang yang paling mengetahui ilmu faraid di kalangan kamu ialah Zaid bin Sabit lah.
Kerana itulah maka Imam Asy-Syafi'i banyak memilih pandangan Zaid dalam ijtihad beliau. Begitu juga beberapa fuqaha yang lain. Jadi begitu. Jadi sekarang ni seterusnya kita akan lihat kepada ahli-ahli waris, dan kita akan lihat pada kitab ni. Kitab ni adalah karangan Muhammad Ali As-Sabuni, iaitu kalau kita tengok di situ, Al-Ustaz bi Kulliyati Syariati wa Dirasati Islamiyah di Maktabul Mukarramah. Jadi pensyarah kuliah syariah dan ilmu Islam di Universiti Islam Maktabul Mukarramah Mekah, Saudi Arabia. Itu. Jadi kita tengok di sini. Jadi dalam bab yang pertama tu tentang ayat-ayat mewaris. Jadi kita tengok ayat-ayat yang dalam ini dalil-dalil daripada kitab suci Al-Quran berkaitan dengan pembagian harta pusaka. Jadi kita kalau tengok ini dah. Jadi yang pertamanya lah boleh rujuk ini surah An-Nisa, ayat ini ayat 11. Surah An-Nisa ayat 11 ada sini. Dan di bawahnya pula ialah surah An-Nisa juga ayat 12. Itu. Ini tentang pembagian harta pusaka. Ini dalil-dalilnya lah ada di sini. Ada. Kita boleh tengok tu. Dan kita boleh rujuk juga pada kitab suci Al-Quran, iaitu kita boleh lihat pada surah An-Nisa juga, tapi ayat 7 boleh juga, tentang ahli waris. Sebab kita nak tahu ahli waris iaitu siapa dia ahli waris tu, kita nak tahu. Kita tengok. Tapi ini yang dipaparkan ialah surah An-Nisa ayat ke-11. Tapi kita nak, yang saya nak bacakan ini ialah surah An-Nisa juga, tapi ayat 7. Kita tengok. Jadi sekiranya ada kitab suci di hadapan tu boleh rujuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fil Qur'anil azim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw ikthara nasiban mafruḍan. Mafhumnya, orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Taala. Jadi kalau di sini kalau terlihat, tengok sekejap. Jadi kalau kita lihat, iaitu ada 15 orang semuanya. Dari kalangan lelaki ada 15. Dari kalangan lelaki ada 15, iaitu al-ibnu, iaitu anak lelaki yang pertama. Yang kedua, ibnu, anak kepada anak lelaki, iaitu cucu lelaki. Mana yang ni dia pergi ke bawah ni. Kalau kita tengok tadi, iaitu ia dalam bahagian furu'. Kita tengok waris-waris dari kalangan lelaki, kita pergi ikut menegak ke bawah. Al-ibnu, anak, ibnu. Macam tu lah. Lepas tu kita tengok pula yang bahagian atas, al-usul, al-ab, bapa, al-jad, iaitu bapa kepada bapa, yang datuk dari sebelah bapa dan seterusnya ke atas. Lepas tu kita tengok kiri kanan, kita tengok bahagian mendatang, al-akhus syaqiq, iaitu saudara kandung lelaki seibu sebapa. Lepas tu al-akhu li'ab, iaitu saudara lelaki sebapa. Al-akhu li'ab. Dan kita tengok satu lagi, al-akhu li'um, iaitu saudara lelaki seibu. Jadi semuanya ada 15. Dengan berdasarkan kita tengok daripada
atas bawah kiri kanan. Ibnul akhi syakik iaitu anak lelaki kepada saudara seibu sebapa. Macam tu. Ibnul akhu syakik iaitu anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. Ibnul akhul li'ab iaitu anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Al-amu syakik iaitu bapa saudara yang seibu dan sebapa dengan bapa. Al-amu li'ab iaitu bapa saudara yang sebapa dengan bapa. Lepas tu ibnul ami syakik iaitu anak lelaki kepada bapa saudara seibu dan sebapa dengan bapa. Ini yang ke-13. Ibnul ami li'ab ibnul ami lil'ab iaitu anak lelaki kepada bapa saudara sebapa dengan bapa. Lagi yang ke-14 az-zauj, suami. Dan yang ke-15 al-mu'tiq iaitu lelaki yang membebaskan hamba. Jadi semua ada 15 daripada kalangan lelaki yang disebut sebagai waris daripada kalangan lelaki, ada 15 semuanya. Kita tengok pula waris-waris dari kalangan perempuan pula. Siapa dia? Ada 10 orang semuanya, iaitu kita tengok menegak ke bawah. Mana kita tengok furu' al-bin iaitu anak perempuan, bintul ibnu iaitu anak perempuan kepada anak lelaki, cucu perempuan lah ni sebelah anak lelaki, dan seterusnya ke bawah. Tengok balik ke atas. Atas al-um iaitu ibu. Lepas tu al-jadatul lil-um, jadah, al-jadah lil-um iaitu al-jadah li-um iaitu nenek sebelah ibu, yakni ibu kepada ibu. Lepas tu al-jadah li-ab iaitu nenek sebelah bapa, yakni ibu kepada bapa. Lepas tu al-ukhtu syaqiqah iaitu saudara perempuan seibu dan sebapa. Al-ukhtu li'ab iaitu saudara perempuan sebapa. Al-ukhtu li'um iaitu saudara perempuan seibu. Isteri az-zaujah dan al-mu'tiqah iaitu perempuan yang membebaskan hamba. Jadi ada 10 semuanya. Itulah waris-waris dari kalangan perempuan. Jadi kita kena tahu waris dari kalangan lelaki, waris dari kalangan perempuan. Macam tu lah. Itu berkaitan dengan pembagian-pembagiannya, siapa-siapa yang tu belum mendapat lah. Baik, kita tengok sikit dari sini. Itu tadi ada sikit yang kita tengok yang menarik daripada kitab ni. Ada sikit. Sekejap, kita tengok di sini. Sekejap, kita akan tengok yang perkara yang menarik di sini, iaitu sekejap. Yang menarik di sini iaitu satu persoalan di sini. Ini kita tengok, ini fokus kita kepada sini. Sebab kita tahu iaitu berdasarkan surah An-Nisa ayat 7 tadi, yang disebutkan tadi, surah An-Nisa ayat 7 tadi tentang pewarisan tadi. Kalau kita tengok balik, ada sini. Sekejap. Ini tu ada di situ, lirijal nasibun mimma tarikan walidan wal aqrabun, wal nisa nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasra nasibun mafruḍan. Jadi bagi laki-laki ada di situ, ada sebelah. Jadi bagi laki ada dia punya habuannya lah, ada yang ditinggalkan oleh dua bapaknya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada, begitu. Itu yang tadi yang dibacakan tadi. Ada. Baik, sekarang kalau kita tengok lagi sekejap. Ada sikit perbahasan di sini.
Itu tengok ini. Limaza kana nasibul zakari az-zakar. Limaza kana nasibul zakari dhaful unsa. Mengapa habuan bagi laki-laki ni 2 kali ganda yang perempuan? Mana habuannya maksud 2 kali yang perempuan lah. Mengapa pembahagiannya begitu? Sebab apa? Jadi kita nak ulas tentang ni lah. Kita tengok sebab apa. Itu yang menjadi selalulah ditanya mungkin sebab apa begitu. Jadi kita nak tengoklah perayaan di sini. Jadi sebab apa? Kalau kita lihat ada dalil tentang tu, kita tengok dalil. Jadi kita akan cari dalilnya. Sekejap. Nak tengok dalil tadi tentang pembahagian itu. Ni. Kalau di sini, kalau kita tengok surah An-Nisa ayat 11. Tengok yang pertama tadi, surah An-Nisa ayat 11. Kita tengok balik, patah balik. Sekejap. Ni. Kita tengok balik surah An-Nisa ayat 11. Kita cari di situ. Cari situ, kita tengok kat mana. Kita tengok ada bahagian, ada satu tu. Ada disebut dengan jelas di situ, iaitu kejap. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hadil unsayin. Lizzakari mislu hadil unsayin. Jadi surat An-Nisa di sini. Bagi anak laki-laki lizzakari untuk laki-laki lah. Mislu hadil unsayain, mendapat 2 bahagian anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Jadi ayat tersebut menunjukkan hukum sebagai berikutlah. Kalau kita tengok hukumnya, iaitu jika orang yang mati hanya meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, maka harta pusaka itu dibahagikan kepada keduanya dengan ketentuan anak lelaki mendapat 2 bahagian dan anak perempuan mendapat 1 bahagian. Macam tu. Itu yang tadilah. Jadi di sini ada timbul pula perbahasan tentang mengapa laki-laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Begitu. Jadi kita nak tengok dari situlah. Macam mana boleh jadi macam tu? Jadi mengapa bahagian laki-laki 2 kali lipat bahagian perempuan? Jadi kalau tengok balik sini, kita tengok balik yang huraian yang tadi lah. Tengok balik, kita patah balik. Mana dia? Ni. Kita tunjuk balik di sini. Kita tengok. Jawab dari situ, boleh jawab. Apa sebab dia? Jadi ada sebenarnya di sini, sebagian orang bertanya, dengan alasan apa perempuan diberi bahagian 1/2 dari bahagian lelaki, padahal perempuan lebih lemah daripada lelaki dan lebih memerlukan harta. Jadi ada jawab di situ. Tengok ada jawab di situ. Anna syariat al-islamiyah. Ada situ, ada sampai habis lah. Jawabnya, hikmah yang terkandung dalam syariat Islam tu, dalam syariat Islam yang membezakan kewarisan laki-laki dari perempuan antara lainnya lah. Yang pertama, pada awalan tu kita tengok tu, annal mar'ata makfiyatul munatun wal hajat. Jadi pertama, nafkah perempuan telah ada yang menanggung, iaitu siapa dia? Ada situ, kalau kita baca, anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki yang lain yang wajib memberi nafkah kepadanya. Yang kedua, saniyan, al-mar'atu la tukallafu bil infaq ala ahadin. Jadi kalau kita tengok di situ, yang kedua, perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapapun, sedangkan lelaki dituntut menanggung nafkah keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajipannya. Tengok yang ketiga pula. Ini sebab yang ketiga. Nafaqatul rajul aksar dan seterusnya lah. Jadi lelaki kalau tengok itu yang ketiga,
iaitu kewajipan mengeluarkan nafkah bagi lelaki lebih banyak pembahagiannya, dan tugas kewajipannya berkenaan dengan kita kata harta dan sebagainya tu lebih utama, sehingga keperluannya terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Dan yang keempat rabi'an, macam tu ar-rajulu dan seterusnya. Dan seperti kita tengok, yang keempat, lelaki dituntut untuk memberi mahar kepada isterinya serta memberikan perlindungan, jaminan dari segi apa? Dari segi pakaian, minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Itu yang keempat, lelaki-lelaki dituntut itu. Jadi ke atas awak isteri dan anak-anaknya. Dan yang kelima kita tengok tu khamisan, ujuru ta'lim lil aulad. Jadi kalau kita tengok di situ, yang kelima, pembiayaan persekolahan anak-anak, pembiayaan untuk pengubatan anak, isteri dan sebagainya menjadi tanggungjawab lelaki lah. Suami tidak menjadi iaitu menjadi tanggungjawab laki-laki ataupun suami lah. Jadi dia bukan kewajipan seorang perempuan. Itu kita kena ingat lah. Itu dah. Jadi kalau tengok lagi di bawah tu, dia sebut di situ, dia katakan apa? Dengan demikian segala belanja yang bersifat kita kata materialistik menjadi tanggungjawab laki-laki yang telah dewasa sesuai dengan tuntutan hukum Islam yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana dan yang Maha Mengetahui. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, liyunfiq zu sa'atin min sa'atin wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Surah Talaq ayat 7. Mafhumnya adalah orang-orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang sempit rezekinya adalah memberi nafkah sesuai dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kalau kita tengok di situ, wa min hadhihi an-nadratul atau khatifah. Jadi kalau tengok dari huraian tersebut dapat ditarik hikmah lah, kita dapat keluarkan tengok dapat hikmah daripada situ. Apa dia? Mengapa bahagian untuk lelaki dan untuk perempuan berbeza? Jadi barang siapa yang lebih banyak mengeluarkan biaya dan tanggungjawab yang lebih besar, macam tu, maka demi keadilan dia berhak mendapat yang lebih banyak dan memadai. Jadi kalau kita tengok daripada kelima-lima alasan tadi, memanglah tepatlah, memang logiklah. Jadi agama Islam meletakkan apa? Meletakkan laki-laki itu sepatutnya mendapat 2 bahagian daripada wanita. Itu kan. Jadi Islam memberi bahagian kepada laki-laki itu 2 kali lipat berbandingan dengan perempuan, sehingga perempuan selalu diliputi rezeki dan perlindungan laki-laki, sebagaimana yang telah diterangkan tadi lah. Dengan demikian perempuan lebih banyak menikmati kesenangan dan kenikmatan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi mereka perempuan ini mendapat warisan dengan tidak punya beban tanggungjawab dari bapa yang diperolehinya. Jadi mereka ini bebas dari tuntutan memberi nafkah, sedangkan laki-laki dituntut untuk memberi nafkah dan memenuhi segala keperluan hidup seluruh anggota keluarga. Jadi cara Islam tidak mewajibkan perempuan untuk memberi nafkah sekalipun yang orang kaya, baik untuk dirinya ataupun anak-anaknya selama ia bersama dengan suaminya. Jadi nafkah perempuan dan anak-anaknya menjadi tanggungjawab suaminya, seperti penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 233, yang mafhumnya, dan bagi para bapa diwajibkan memberi nafkah dan pakaian kepada mereka, iaitu para isteri dan anaknya, dengan cara yang baik. Jadi di sini saya ingin buat contoh lah, iaitu macam ni lah contohnya. Katakanlah seorang tu yang kita sebut sebagai al-muwaris. Al-muwaris kita ingat tadi, kalau kita sebut tadi, siapa dia al-muwaris? Al-muwaris ni orang yang si mati lah maksudnya. Okey, meninggalkan harta, katakan ada meninggalkan harta sebanyak RM3,000, katakan jumlah hartanya RM3,000, dan si mati ada meninggalkan 2 orang anak sahaja, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi kalau dari segi pembahagiannya mengikut hukum faraid, laki-laki berhak mendapat 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian. Jadi maknanya di sini laki-laki dapat 2,000, yang perempuan, anak perempuan mendapat 1,000. Baik. Jadi sekarang ni katakan
selepas mendapat pelbagai harta tu, yang laki-laki ni dah lah dewasa lah, tibalah masanya untuk menghadapi gerbang perkahwinan. Jadi nak berkahwin lah. Bila nak berkahwin, katakanlah tiba-tiba dalam urusan perkahwinan, laki-laki ni dalam persetujuan dan sebagainya, dalam itulah antara dua biasanya ada perundingan berlaku lah sebelum kahwin dan sebagainya tu, yang laki-laki kena bayar katakan mahar sebanyak RM2,000 katakan laki-laki. Maknanya habislah peninggalan harta tadi, dia kena bayar kepada pihak perempuan, bakal isterinya tu RM2,000. Habis begitu saja harta daripada peninggalan katakan si mati tadi lah. Tetapi anak yang perempuan pula, dia dapat RM1,000. Kemudian dia juga akan menghadapi gerbang perkahwinan katakan. Dan sama macam tadi juga, dalam urusan perkahwinan, katakan dia mendapat RM2,000 juga daripada pihak lelaki, sebab mungkin maharnya begitu RM2,000. Jadi ditambah yang sedia ada padanya tadi, iaitu RM1,000 daripada hasil tinggalan orang tuanya, warisan tadi, maka dia dapat RM3,000 semuanya. Bertambahlah hartanya. Yang lelaki ni berkurang hartanya. Jadi begitu. Ini kita nampak di situ. Itu ceritanya lah. Dan kalau kita tengok pula, kalau dari segi sejarahnya, kalau kita tengok pada zaman Rasulullah SAW, ketika penghijrahan dari Makkah, dari itulah ya, penghijrahan tu, iaitu yang disebut sebagai hijrah, iaitu Ansar dan Muhajirin tu. Kalau kita tengok di situ, apabila meninggalnya kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin, jadi pada ketika itu, pada zaman itulah, jadi pewarisannya adalah yang kalau orang Ansar tu meninggal, dapatlah kepada Muhajirin meninggal, dapat orang Ansar. Itu pewarisan itu disebabkan oleh, disebut sebagai bukan sebab kerabat pada ketika itu. Pada ketika itu pewarisan disebabkan oleh yang pertama hijrah tadi, dan yang kedua disebabkan oleh persaudaraan dalam Islam antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian ia ini berlarutan sampailah pembebasan Makkah. Selepas itu maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan hukum faraid, iaitu mengikut nasab macam tadi lah. Dan hak yang dari segi hijrah dan juga dari segi persaudaraan agama tu tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Jadi sekarang mengikut nasab dan kerabat. Itulah yang sampai sekarang. Itu dari segi sejarah. Dan juga sebelum Islam, kalau kita tengok sebelum datangnya Islam, bagaimana pembagian harta pusaka? Sebelum datangnya Islam, biasanya orang-orang perempuan ni diketepikan. Pada ketika itu tidak diberi waris, tidak ada hak waris. Perempuan kanak-kanak tidak ada. Pada zaman itu tidak ada. Sebab apa? Alasan mereka, orang perempuan ni kata tak boleh naik kuda dan tak boleh memegang memanah dan sebagainya, tak boleh masuk ke medan perang. Jadi tak diberikan harta pusaka lah untuk perempuan pada ketika itu. Tetapi selepas kedatangan Islam, maka perempuan dibela dan diberi waris, ada hak, dan begitu juga anak kecil pun diberi waris. Begitu lah. Itu mulianya Islam. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu daripada ilmu faraid ni. Jadi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi, akan datang lah.
dalam bahagian yang berikutnya nantilah. Mungkin ada melibatkan pengiraan pembagian harta bagaimana dan sebagainya, ada di situ. Dan sebelum tu ada satu, saya dapat pertanyaan daripada daripada rakan jugalah, iaitu berkaitan dengan faraid ni. Jadi sebab tu lah ada sedikit iaitu tentang pewarisan jika seorang isteri meninggal dunia, jadi suaminya tu akan mendapat hartanya banyak mana, begitu, dan isterinya ada anak, itu. Jadi kalau tengok pembagian tu ada di sini sebenarnya, pembagian tu. Kita tengok sekejap. Sebab ada orang tanya tentang itu, jadi saya nak kena sebutkan jugalah. Saya lupa tadi nak sebut lah. Kita tengok sekejap. Ada pembagian tu sekejap ya. Ada tadi. Sekejap ya. Selepas ni saja. Mana dia? Sini. Jadi saya tengok sekejap. Sini. Itu dia. Kita tengok di situ. Hukum, iaitu pembagian harta pusaka. Yang pertama untuk hukum iza matat az-zaujah, apabila meninggalnya seorang isteri. Kita tengok di situ. Ini bahagian suami di situ kalau kita tengok di situ hukum zauj, maksudnya bahagian suami alif. Itu iza matat az-zaujah, jika isteri meninggal dunia dengan tidak meninggalkan furu', maksudnya tak ada, kita dah apa sebut tadi, furu' tu pada furu' pun tak ada, lagi apa yang tak ada, furu' pun tak ada, usul pun tak ada, itu. Okey, tak ada. Maka kita tengok situ berapa bahagian suami dapat. Fa inna nasib zauj nif. Suami dapat 1/2 daripada harta peninggalan isterinya yang meninggal tu. 1/2, separuh harta tu dapat pada suami. Sebab apa? Sebab isteri yang meninggal tu tidak meninggalkan, tidak ada farang waris, ataupun dia sebagai keturunan tak ada, sama ada menegak ataupun atas ataupun ke bawah menegak lah, tak ada. Dia tak ada tu, tak ada, tak meninggalkan waris. Itu dah. Tengok yang berikutnya, iza mata az-zaujah. Yang berikutnya, apa lagi tu? Jika isteri meninggal dunia dengan meninggalkan farang waris keturunan, dia meninggalkan keturunan, maka suami mendapat 1/4 saja. 1/4 saja, ar-rubu'. Jadi kalau untuk menjawab persoalan yang ditanyakan kepada saya ni, iaitu kalau yang bertanya tu sebenarnya yang perempuan tu bertanya, kita kalau dia meninggal dunia, dia ada harta, jadi yang suami tu macam mana? Macam tu, dia dapat macam mana? Dia ada anak, jadi sebenarnya suami akan berhak mendapat 1/4 saja, 1/4 daripada harta peninggalan suku saja. Sebab apa? Sebab yang meninggal itu ada anak. Itu contohnya. Okey, kita tengok lagi.
isteri pula. Ini kalau isteri, kalau maksudnya kalau suami pula yang meninggal, hukum zauj. Ini yang bawah pula hukum zaujah atau zaujat. Sebab apa? Kalau zaujah ni dia ada dua, zaujah ataupun zaujat. Sebab apa? Untuk zaujah ada disebut ada zaujat. Biasalah isteri ni ada, kadang-kadang ada seorang dan boleh jadi ada beberapa orang. Jadi sebab tu disebut situ zaujah atau zaujat. Iza mata zauj. Sebab apabila meninggalnya suami itu, apabila meninggalnya suami, dan dia kata apa di situ? Jika seorang suami mati dan tidak meninggalkan waris keturunan, maka si isteri seorang atau beberapa orang mendapat 1/4 bahagian. 1/4. 1/4. Nampak tak dari sini? Perempuan sentiasa dapat bahagian yang sedikit daripada lelaki. 1/4. Kalau suami tadi bila isteri meninggal, tak ada keturunan dan sebagainya, maknanya dia dapat separuh. Tapi kalau perempuan dia 1/4. Yang berikut bahagian yang kedua, bawah di situ, iza mata zauj, jika seseorang suami mati dan meninggalkan far'u waris, ada keturunan di sini, mana adalah anak cucunya ada keturunan ada, maka si isteri seorang atau beberapa orang mendapat 1/8 saja. 1/8. Jadi bila kita bandingkan bahagian waris antara suami dan isteri, maka akan kita dapatkan dalam Al-Quran bahawa bahagian lelaki selama-lamanya 2 kali ganda dari bahagian perempuan. Dalam aturan ini ada beberapa hikmah sebagaimana yang telah diterangkan tadi lah. Itu dah. Itu kita. Jadi kita tak nak ada lagi pembahasan di bawah tu dan sebagainya. Bahagian yang lain ada lagi, tapi untuk kali ini kita tengok itu sajalah. Fokusnya. Lain kali kita akan sambung lagi lah. Itu. Itu. Dan mungkin kalau ada orang bertanya, yang mana satu nak didahulukan antara wasiat dengan hutang, ad-dain dengan wasiat, mana nak didahulukan? Jadi sebenarnya di sini ada dalil daripada Al-Quran, ada tentang ini sebenarnya. Ada di sini ada dalil tentang ini. Yang mana hendak didahulukan. Jadi kalau kita tengok dalilnya, sekejap lah ni, sikit lah. Kita tengok. Ad-dainu muqaddam 'ala al-wasiat. Ad-dain bukan ad-din lah, di sini ad-dain. Kalau ad-din tu agama, sini ad-dain hutang, ad-dain kita baca ad-dain. Ad-dain muqaddamu 'ala al-wasiat. Ad-dain muqaddamu 'ala al-wasiat. Hutang itu didahulukan ke atas wasiat. Sebab apa? Itu ada ayat tu, dalil tu, Allah Ta'ala tu. Iaitu dalilnya, iaitu ayatnya, iaitu mim ba'di wasiatin yusa biha aw dainin. Dalilnya mana selepas wasiat, selepas dah selesai wasiat, lepas itu ditunaikan hutang. Itu daripada dalil Al-Quran. Tetapi kalau kita tengok pula di bawahnya itu, kalau kita baca lagi, sebenarnya Rasulullah SAW seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, anhu qala innakum taqra'una hadhil ayat min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Maka sesungguhnya kamu telah membaca antara ayat Al-Quran tadi lah, yang tadi. Wa inna Rasulullah SAW qadha bidainin qabla wasiat. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah melaksanakan itu di segi hutang ni, melunaskan hutang
sebelum wasiat. Macam tu. Mana hutang diutamakan, selesaikan hutang dulu, lepas tu baru selesaikan urusan wasiat, iaitu tidak melebihi 1/3. Begitu. Jadi mana apa? Kalau tengok ayat di atas tu, didahulukan wasiat daripada hutang, tapi yang dilaksanakan oleh Rasulullah iaitu didahulukan bayar hutang dulu daripada wasiat. Jadi sebenarnya diutamakan membayar hutang dulu. Hutang dulu, selesaikan hutang dulu. Hutang antara sesama manusia ataupun hutang yang Allah Ta'ala, itu dulu. Hutang yang Allah Ta'ala, apa dia? Kafarat apa semua tadi lah, macam-macam apa yang mungkin ada hutang lah, apa yang macam saya sebutkan tadi. Yang hutang dengan manusia ni, hutang biasa lah, pinjam meminjam hutang sebagainya, macam tu. Dahulukan itu dulu, hutang itu dulu, lepas tu baru tunaikan wasiat, macam tu. Tetapi mengapa ayat di atas ni didahulukan wasiat? Sebabnya begini, sebabnya ialah ayat di atas itu macam memberikan satu, kita kata macam satu penegasan kepada manusia ataupun satu amaran kepada manusia bahawa wasiat itu tak boleh dilalaikan lah, tak boleh dipermudahkan begitu saja. Bukan siapa sikul umur, bukan benda-benda yang remeh-temeh, bukan. Jadi kita kena pentingkan juga wasiat. Jadi sebab itu ayat di atas tu menyebutkan tentang wasiat. Dahulukan wasiat, lepas tu hutang. Maksudnya wasiat ni janganlah dilalaikan. Penegasan itu saja sebenarnya, penegasan saja, ketegasan itu. Itu saja sebenarnya. Tapi di segi pelaksanaannya, kita kena dahulukan membayar hutang dulu. Okey, itu lah. Itu penting. Anda cakap itu dulu lah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua dalam bidang ilmu faraid, ilmu pembagian atau pusaka. Begitu. Jadi sekianlah dari saya pada kali ini.